Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini ataupun pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan sambungan untuk tajuk nisbah trigonometri bahagian yang ketiga. Untuk makluman awak semua, pada hari ini kita akan cuba capai dua objektif. Yang mana objektif yang pertama, kita nak belajar cara membuat dan menentusahkan konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Okey. Saya rasa banyak kali dah awak jumpa perkataan konjektur dalam tajuk ni kan. Jadi saya rasa awak tak tahu apa maksud konjektur tu sebenarnya. Baik, maksud konjektur ni sebenarnya adalah cara kita membuktikan satu teori matematik tanpa perlu menunjukkan jalan kerja. Itu maksud konjektur. Jadi kita nak tengok sekarang pembuktian tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Macam apa pula maksud saiz sudut? Saiz sudut maksudnya, saya bagi contoh, satu segitiga bersudut 90 darjah. Yang mana kita tahu satu segitiga dia ada 3 bucu. Jadi maksudnya dia akan ada 3 sudut. Di sini sudut 90 darjah. Jadi kita tahu saiz sudut bagi di sini adalah 90 darjah. Itu maksud saiz sudut. Kalau kat sini 30 darjah. Jadi saiz sudut di bucu ini, di sudut ini adalah 30 darjah. Itu maksud saiz sudut. Apa maksud nilai sinus, kosinus dan tangent? Dia macam ni. Contohnya, kalau kita bagi sin 10 darjah bersamaan dengan berapa? Itu maksudnya nilai sinus. Cos 45 darjah. Okey. Berapa nilai cos 45 darjah? Ini maksudnya nilai sinus, nilai kosinus dan nilai tangent. Baik. Sebelum tu saya nak awak bersedia dengan kalkulator masing-masing sebab kita akan menekan nilai-nilai ini untuk kita tahu. Sebab saya tahu awak mesti tak tahu kan nilai sin 20 darjah, sin 30 darjah. Jadi kita akan menekan kalkulator. Baik, kita cuba satu persatu. Okey, awak nampak kalkulator awak? Saya rasa lebih kurang macam kalkulator saya. Untuk sin 10 darjah kita tekan sin 10 darjah. Jadi awak akan dapat 0.1736481777. Tapi biasanya kita akan ambil 3 ataupun 4 angka bererti. Untuk kali ini saya ambil 4 angka bererti. Jadi saya akan tulis 0.1736. Okey, seterusnya sin 20 darjah. 0.3420. Sin 30 darjah. 0.5. Sin 40 darjah. 0.6428. Sin 50 darjah. 0.7660. Sin 60 darjah. Minta maaf. Sin 60 darjah. 0.8660. Sin 80 darjah bersamaan 0.9848. Okey.
Kalau awak tengok kat sini, semakin besar nilai sudut ni, nilai sudutnya ni macam mana? Ni, yang 10 darjah, 20 darjah, 30 darjah, 40, 50, 60, 80. Itu nilai sudut. Semakin besar nilai sudut, semakin besar nilai sinus. Sekarang kita tengok, betul ke nilai sinus ni semakin besar? Ya, betul. Dia starting dengan 0.1736. Seterusnya, 0.3420 meningkat lagi. 0.5 meningkat lagi. 0.6 meningkat. Dan ia semakin menghampiri 1. Okey, boleh? Semakin menghampiri 1. Ini nilai sudut yang kita maksudkan dekat sini adalah dari 0 darjah hingga 90 darjah. Agak-agak awak, sin 90 bersamaan dengan berapa? Sin 90. Cuba tekan kalkulator. Sin 90 darjah. Sin 90 darjah bersamaan dengan 1. Sebab tu dia kata menghampiri 1. Seterusnya kita tengok bagi cosinus pula. Sama juga nilai sudut dia. Nilai sudut yang kita akan buktikan dari 0 darjah hingga 90 darjah. Cikgu, saya tak nampak apa 0 darjah. Okey, macam awak tengok kotak yang saya sediakan ni muat setakat itu saja, jadi saya pilih-pilih je nombor yang senang. Okey, jom kita tengok untuk cos 10 darjah. Okey, cos COS 10 darjah kita akan dapat 0.9848. Cos 20 darjah 0.9397. Cos 30 darjah awak akan dapat 0.8660. Cos 40 darjah awak akan dapat 0.7660. Cos 50 darjah bersamaan 0.6428. Cos 60 darjah bersamaan 0.5. Cos 80 darjah, cos 80 darjah bersamaan 0.1736. Okey, jadi kat sini kita nampak semakin besar nilai sudut bagi cosinus, semakin besar 10, 20, 30, 40, 50, 60 sehinggalah ke 80, nilai dia semakin besar nilai sudut. Tapi bila kita tengok kepada nilai cosinus, ia semakin kecil. Asalnya cos 10 darjah ialah 0.9848. Bila sudut semakin besar, dia menurun sedikit. Bila nilai sudut makin besar, dia menurun lagi. Turun dan menghampiri 0. Okey, itu perbezaan antara sinus dan cosinus. Okey, boleh. Seterusnya kita pergi kepada untuk nilai tangent. Okey, tangent 10 darjah bersamaan 0.1763. Tangent 20 darjah bersamaan 0.36. Sudah. Okey. Berapa? 0.3640.
Tangen 30 darjah bersamaan 0.5774. Tangen 40 darjah bersamaan 0.8391. Tangen 50 darjah bersamaan 1.1918. Tangen 80 darjah bersamaan 5.6713. Kalau awak tengok, okey, sama juga untuk tangen, nilai sudut yang kita cuba buktikan ialah dari 0 darjah sehingga 90 darjah. Macam awak tengok untuk nilai tangen pula, bila nilai sudut tangen semakin besar, dia semakin meningkat daripada 10 ke 20 ke 30, 40, 50, 80. Kalau awak cuba tekan tangen 100, apa akan jadi? Okey, semakin besar nilai tangen tu. Asalnya kalau tangen 10 ialah 0.17. Okey, tangen 20 masih lagi 0.34. Dia naik sikit. Tapi bila tangen 50, okey, dia dah mula dengan 1.1918. Tangen 80 terus naik 5.6713. Jadi dia semakin naik, semakin besar nilai tangen. Semakin besar nilai sudut, semakin besar nilai tangen. Dan kita tak tahu dia akan menghampiri berapa. Okey, boleh faham? Jadi saya rasa untuk objektif tadi, jadi kita dah buat konjektur tentang mengesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen. Jadi saya harap awak faham apa yang belajar. Jadi sekarang kita masuk ke objektif kita yang kedua. Objektif kita yang kedua adalah menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut lurus. Apa benda nilai sinus tadi yang saya dah terangkan? Maksudnya kalau sin 10 darjah bersamaan dengan berapa? Sin 35 darjah bersamaan dengan berapa? Sebelum kita masuk yang bahagian ni, awak kena tahu basicnya dulu. Okey? Jadi kita teruskan tengok contohlah. Contoh 1. Diberi satu segitiga PQR. Okey, segitiga apa sekarang ni? Segitiga bersudut tegak. Mana awak tahu segitiga bersudut tegak? Sebab kita ada sudut 90 darjah. Bila awak dapat sudut 90 darjah terus, okey, yang setentang dengan sudut 90 darjah adalah hipotenus. Jom kita tengok soalannya. Hitung nilai panjang PR. Seperti yang awak tengok, PR adalah hipotenus. Jadi, apa formula untuk hipotenus? H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. H tu adalah, nama dia adalah PR kuasa 2. Nilai A pula kita ambil 8 kuasa 2 tambah dengan B ialah 15 kuasa 2. 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2, awak tekan terus dalam kalkulator, awak akan dapat 289. Ini adalah PR kuasa 2. So sekarang kita nak PR sahaja. Kuasa 2 pindah, dia akan jadi square root of 289. PR sama dengan 17 cm. Jadi kita tahu PR adalah 17 cm. Seterusnya, soalan sin. Adakah first time awak jumpa simbol ni? Ini simbol apa? Ini simbol apa? Ini adalah simbol sudut. Ini adalah simbol sudut. Sekarang dia tanya, dia nak sin sudut PRQ. Kita tahu untuk segitiga kita ada 3 bucu, maksudnya kita ada 3 sudut. Di manakah sudut
PRQ. Adakah DP, DQ ataupun DR? Sekarang ni awak tengok ketiga PRQ. Huruf apa yang duduk dekat tengah-tengah? R. Jadi maksudnya sudut ini berada di R. Jadi sekarang mata kita dekat sini sebenarnya. Okey, faham? Bila mata kita di R, ingat balik setentang dengan sebelahan. Ini T ke S? Setentang ke sebelahan? Ya, betul. Setentang. Jadi kita akan tandakan dia dengan T. Jadi yang sebelah ni adalah S. Sebelahan. Sin sudut PRQ. Masih ingat lagi tak? Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Masih ingat benda tu? Saya tulis balik. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Kita akan gunakan benda ini sebab kita nak mencari nilai dia. Mula-mula memang awak tak akan faham, tapi bila awak dah tengok banyak contoh, awak akan dapat nampak apa benda yang awak belajar hari ini. Okey, sin sudut PRQ. Sekarang kita dah tahu mata tu dekat mana, mata tu dekat R. Okey, awak dah tentukan T dekat mana, S kat mana. Sin adalah T over H. T dia sama dengan 15. H bersamaan dengan 17. Jadi sin sudut PRQ bersamaan 15/17. Jadi ini je lah jawapan dia. Tak apa, tak faham lagi kan? Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Cos sudut PRQ. Okey, tengok balik. Huruf apa yang kat tengah-tengah ni? Huruf R. Sama. So, mata masih di sini lagi, di R. Cos. Cos adalah S over H. Sekarang S kita adalah 8. H kita adalah 17. Boleh kecilkan lagi tak? Tak. Jadi jawapan kita adalah 8/17. Untuk tangen sudut QPR, adakah masih mata yang sama? Tengok balik, huruf yang kat tengah-tengah huruf apa? Okey, ini adalah huruf P. Maksudnya mata awak dah berubah. Okey, bila sudut dah berubah sekarang, okey, kita akan cuba padam yang kat dalam ni. Okey, sebab kita dah ada mata baru kan. Maksudnya T pun, S pun dah berubah lah. Saya ambil colour lain dulu. Okey, sekarang mata awak berada di P. So, sekarang ini mata baru awak. Ingat, H tak akan berubah. Yang berubah hanya T dengan S sahaja. Jadi, yang setentang dengan mata P adalah yang 8. Jadi, ini adalah T yang baru. So, mana S? Ini adalah S. Tangen sudut QPR sama dengan tangen adalah T over S. Jadi, T over S adalah 8/15. Boleh? Kita tengok contoh yang seterusnya. Oh, minta maaf. Contoh 2. Okey, ini adalah gabungan dua segitiga bersudut tegak, iaitu segitiga SQR dan segitiga PTQ. Kalau kita tengok secara kasar, segitiga PTQ adalah sudut 90 darjah, betul? Macam mana kita nak tahu segitiga SQR pun adalah segitiga bersudut tegak? Untuk makluman awak, PQR adalah satu garis lurus. Bila satu garis lurus bersamaan dengan 180 darjah. Jadi, kalau sini dah 90 darjah, sebelah lagi pun automatik akan jadi 90 darjah. Itu maksudnya. Seterusnya, diberi SQ ialah 6 cm. S ke Q adalah 6 cm. Maksudnya kat sini adalah 3 cm. Sini pun adalah 3 cm.
Hitung nilai panjang QR. Q ke R. Maksudnya yang kat sini lah. Okey. Sekarang ni kita gunakan formula hypotenuse. Okey, sebelum tu mana hypotenuse? Yang setentang dengan 90 darjah ini adalah hypotenuse. Jadi H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. H dah ada nilai belum? Ada. Jadi 10 kuasa 2 sama dengan A, kita ambil yang ada nilai, iaitu 6. 6 kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Kita gantikan tempat B tu dengan garisan QR. Jadi 6 kuasa 2 kalau pindah kampung dia akan jadi 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Awak akan dapat QR kuasa 2. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Awak tekan kalkulator terus, awak akan dapat 64 sama dengan QR kuasa 2. Kita tak nak QR kuasa 2, kita nak QR sahaja. Jadi pindahkan kuasa 2, dia akan dapat square root of 64 equal to QR. So bila awak tekan kalkulator, QR bersamaan dengan berapa? 8. Jadi kita tahu QR adalah 8 cm. Bila awak dah dapat nilai, terus transfer ke gambar rajah supaya kita tak tertinggal apa-apa maklumat. Seterusnya, panjang PT. Mana panjang PT? Okey. Untuk segitiga PTQ sudut 90 darjah di situ, jadi kita tahu yang setentang ni adalah hypotenuse dan garisan PT tu adalah hypotenuse. Kita akan gunakan formula H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. H kita tak ada nilai, kita gantikan dengan PT kuasa 2 sama dengan A, kita gantikan dengan 4 kuasa 2, B adalah 3 kuasa 2. So, tekan kalkulator 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, awak akan dapat 25. 25 baru PT kuasa 2, pindahkan kuasa 2, so awak dapat square root of 25. Square root of 25 bersamaan dengan 5. Jadi, PT sama dengan 5 cm. Tulis terus nilai yang awak dapat. Seterusnya, okey, bila nampak sign sudut QRS, terus ingat, saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Sekarang ni ini adalah S. S maksudnya saya takut hantu. Kita akan gunakan T over H. Sekarang sudut tu berada di mana? QRS maksudnya adalah segitiga QRS. Segitiga QRS. Okey, segitiga QRS, sini adalah S, sini adalah Q, sini adalah R. Ini adalah sudut 90 darjah. Automatik sini adalah hypotenuse. Sekarang mata dekat mana? Mata dekat huruf R yang kat tengah-tengah tu. Okey, bila mata kat sini, setentang dia, ini adalah T, sebelah dia adalah S. H awak dapat tadi berapa? 10 cm. S ke Q adalah 6 cm. Q ke R berapa? 8 cm. Sekarang kita tengok T over H. T sama dengan 6 per dengan H awak berapa? 10. Okey, jawapan dia adalah 6 per 10. Tapi awak kena tengok, benda ni boleh kecilkan lagi tak? 6 per 10 kita boleh kecilkan dengan sifir 2. So, jawapan dia adalah 3 per 5. Jadi, sin sudut QRS bersamaan 3 per 5. Untuk soalan yang seterusnya, masih gambar rajah yang sama. Kita take down maklumat yang sebelah. Ini adalah 3 cm, 3 cm. QR tadi adalah 8 cm. TP kalau kejap 5 cm. Okey, masih lagi
K. K maksudnya kalau saya hantu. Kalau saya hantu, maksudnya dia adalah S/H. Untuk sudut TPQ. Mana sudut TPQ? Okey, ini merujuk kepada segitiga TPQ. Yang mana sini 3, 4, 5. Bila masa ini adalah sudut 90 darjah, yang ini automatik akan jadi hipotenus. Sekarang kita nak cari mata. Mata yang mana satu? Huruf mana? Huruf T ke P ke Q? Okey, huruf yang berada di tengah-tengah maksudnya berada di P. Ini mata awak. Jadi yang setentang dengan mata, garis yang setentang ini adalah T. Yang sebelah dengan mata adalah S. Jadi sekarang kita gantikan nilai S bersamaan dengan 4. H bersamaan dengan 5. Okey, boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh. Jadi jawapan cos bagi sudut TPQ adalah 4/5. Jelas? Seterusnya, untuk soalan E, T. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, T adalah tak takut sangat. Untuk tangen sudut PTQ. Masih menggunakan segitiga yang ini TPQ, yang mana bawah ni adalah 4 cm, yang tegak 3 cm, hipotenus dia adalah 5 cm. Ini adalah sudut 90 darjah. Mata dekat mana? Mata sekarang dia letak dekat T. So, ini adalah mata awak. Okey, setentang dengan 90 darjah adalah hipotenus. Bila mata dekat T, setentang dengan mata T adalah T. Sebelah mata T adalah S. Sekarang, kita ambil balik. Tak takut sangat. Maksudnya T/S. T sama dengan 4. S sama dengan 3. Jadi jawapan kita adalah 4/3. Seterusnya, untuk soalan tangen sudut QSR. Okey, sekarang dia menggunakan segitiga yang besar. Sini S, sini Q, sini R. Ini sudut 90 darjah. QR 8 cm, SQ 6 cm, SR 10 cm. Okey. Setentang dengan sudut 90 darjah, automatik ini adalah seperti biasa adalah H. Mata kat mana mata? Okey, mata dekat S. Setentang dengan mata S adalah T. Sebelah mata T adalah S. Untuk tangen tak takut sangat, jadi T/S. T ialah 8, S adalah 6. Boleh kecilkan lagi tak? Okey, boleh. So, dia akan jadi 4/3. Jadi, jawapan untuk tangen sudut QSR adalah 4/3. Jadi, jadi saya harap awak faham apa yang awak belajar pada hari ini. Ada 2 benda yang awak belajar tadi. Macam mana kita nak membuktikan hubungan bila nilai sudut semakin besar, apakah jadi pada nilai sinus, nilai kosinus dengan nilai tangen. Yang kedua yang awak belajar hari ini, macam mana kita nak menentukan nilai sinus, nilai kosinus, nilai tangen berdasarkan panjang sisi yang diberikan dalam segitiga bersudut tegak. Okey, boleh? Jadi untuk pengukuhan, saya nak awak buat ulang kaji. Buka buku teks muka surat 117, uji minda 5.1D, nombor 1, buat A sehingga F.
buat A sehingga F. Ini adalah soalannya. Ini simple. Contohnya, kalau awak tengok untuk satu A, dia dah bagi tiga sisi dengan nilainya. Okey, contohlah. Untuk satu A, 90 darjah, ini adalah H. Mata awak, ini mata je. Ini mata. Okey, bila itu mata, maksudnya ini adalah T. Sebelahnya adalah S. Untuk A, B, C, awak tengok ketiga-tiga sisi dia dah bagi nilai. Ketiga-tiga sisi dia dah bagi nilai. Tapi untuk D, E, F, dia hanya bagi 2 nilai panjang bagi sisi. Jadi maksudnya awak kena carilah nilai. Awak kena gunakan formula H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau contoh yang D ni, H yang mana? Yang sentang dengan 90 darjah. Jadi ini adalah H. Kita akan gantikan dia dengan 26 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah. Okey, sebab tak ada apa-apa, kita akan buat dengan B kuasa 2. So, awak kena cari dulu nilai B, baru awak boleh tentukan. Ingat ya, untuk setiap A, B, C ni, mesti ada sin theta sama dengan berapa. Cos theta, tangent theta. Theta ni adalah sudut. Boleh faham? Setiap soalan kena jawab 3 soalan. B sin theta, cos theta, tangent theta. C tangent sin theta, cos theta, tangent theta, sampailah F. Ada masa kita akan bincang soalan. Jadi saya harap awak faham apa yang belajar pada hari ini. Saya minta maaf pembelajaran hari ini agak lama, setengah jam. Jadi selamat belajar, selamat mengulang kaji pada hujung minggu ni. Jika tak faham, boleh tanya saya terus ataupun boleh tanya ibu bapa awak. InsyaAllah ibu bapa awak akan membantu awak. Jadi sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.